Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak share sedikit pengalaman saya mengambil persijilan GCE level 2 menggunakan peluang yang dibuka oleh portal Delima secara percuma baru-baru ini. Jadi setakat yang saya tahu dan saya terbaca daripada portal Delima, insya-Allah akan dibuka peluang seterusnya nanti dalam masa yang terdekat lah. Okay? Jadi bagaimana kita nak mengikuti ataupun menyertai peluang untuk mengambil persijilan untuk Google Certified Educator untuk level 1 ataupun level 2 melalui portal Delima secara percuma. Jadi yang pertama sekali, seperti biasa, kita perlu pergi ke laman ataupun portal Delima, iaitu www.moi.edu.my. Okey, bila dah masuk ke sini, kita perlu log masuk. Kemudian login lah menggunakan akaun MOE yang diberikan. Kemudian pilih menu guru. Okey, dekat sini, selepas kita pilih menu guru, di sini dinyatakan, okay, Delima Certified Training Program terbuka kepada pegawai perkhidmatan pendidikan, KPM yang bertugas di sekolah, PPD dan JPN sahaja buat masa ini. Jadi untuk yang sesi yang berakhir pada 2 September pendaftarannya baru-baru ini, kalau kita nak mendaftar, kita cuma klik kat sini. Okey. Dan apabila telah mendaftar, maka kita akan bila kita klik untuk mendaftar, akan ada satu borang lah daftar di sini. Tetapi buat masa ini pendaftaran ni telah pun ditutup untuk sementara. Okay, kita tengok ni tawaran program latihan, dia dah tak terima pendaftaran lah. Jadi di sini dah diberitahu beberapa sesi tambahan akan diwujudkan tidak lama lagi atas permintaan ramai. Ini bermaksud ramailah yang berminat untuk menyertai persijilan ini. Okay? Jadi jangan lupa cikgu selalu tengok kemas kini ataupun update maklumat di portal ni untuk merebut peluang mengikuti persijilan ini secara percuma. Okey, jadi jadual akan disertakan seperti ini dan cikgu boleh mendaftar ikut pilihan jadual yang dikeluarkan nantilah. Ya, untuk sesi yang telah pun berakhir pendaftarannya sekarang ini, sesi terakhir untuk pendaftaran ialah semalam, iaitu 2 September. Jadi tetapi sesi-sesi ini belum berakhir ya, sebab pendaftaran sahaja sudah ditutup, tapi mereka yang telah berjaya mendaftar dan diterima, ada yang telah melepasi dan ada yang sedang dalam proses untuk mengikuti peperiksaan ataupun exam GCE ni lah. Macam saya baru sahaja selesai. Saya ambil exam ni pada 31 Ogos dan saya adalah peserta yang untuk jadual sesi GCE level 2 ni. Saya ambil sesi pertama pada 25 hingga 28 Ogos. 25 hingga 28 Ogos ni sesi online dilakukan selama untuk tempoh 4 hari. Walau bagaimanapun, sesi coaching secara online melalui YouTube channel Portal Delima yang di unlistedkan lah. Channel tu tidak dibuka untuk public. Jadi 2 kali sesi akan diadakan untuk membantu kita sekiranya kita ada apa-apa permasalahan lah. Okey, jadi bagaimana kita mengikuti kursus ini secara overall saya ceritakan. Apabila kita selesai mendaftar, sekiranya berjaya diterima, satu email akan dihantar pada kita untuk menyatakan bahawa pendaftaran kita tu telah diterima dan kita ditawarkan lah. Okay. Apabila kita telah pun menerima email yang menyatakan kita berjaya terpilih ke sesi program latihan persijilan ini, maka link ni akan berikan email ni akan memberikan kita link untuk ke kelas tersebut lah dalam Google Classroom. Okey, dan kita akan join kelas ini. Dan dalam ni akan diberikan nota-nota dan juga panduan dalam bentuk tugasan lah. Okey, dalam bentuk tugasan.
yang diberikan by topik ni ada 14 topik semua sekali. Bermula daripada Gmail, Blogger, Google Sites, Google Form, Docs, Map, Calendar, Drive, Web Store, Scholar, Books, Search, YouTube dan Google Sheet. Ini untuk level 2 lah. Kalau level 1 setakat yang saya tahu, pengalaman saya untuk level 1 tidak ada untuk Blogger tak ada. Kemudian tidak ada Web Store, Chrome Web Store ni tak ada, Google Scholar tak ada, Google Books pun tak ada. Jadi untuk level 2 ada tambahan yang ni lah. Dan setiap tugasan kita akan diberi dalam bentuk classwork ni. Contoh tugasan, saya tunjukkan tugasan yang pertama untuk tajuk Gmail. Pertamanya dia akan bagi material lah untuk kita, material sebagai panduan untuk kita. Materialnya diberi dalam bentuk PDF dan juga link ke yang ada pada Google support.google.com lah. Dalam bentuk PDF ni kita boleh buka dan kita ikut satu persatu step yang diajar dalam ni. Contoh ya. Ini satu contoh notanya. Ini adalah paparan nota yang diberikan. Contoh paparan diberikan dalam nota bentuk PDF ni. Jadi kat sini cara-cara untuk menggunakan setiap aplikasi tu dinyatakan dalam nota ni lah, dalam bentuk panduan. Jadi bila kita dah study semua ni, kita akan diarahkan untuk pertama sekali kita akan ada soalan lah. Soalan ni, assignment dalam bentuk soalan ni ialah dalam bentuk Google Form assignment ni. Dan contoh yang ni yang saya buat ni, markah yang yang saya dah dapat lah 4/6. Tak mengapa cikgu kalau salah banyak untuk tugasan-tugasan ni, sebab bila kita silap itu membantu kita untuk memahami dengan lebih baik. Dan jangan bimbang, segala markah yang ada dalam task kita ni, dalam assignment kita ni tak mempengaruhi pun peperiksaan yang kita ambil nanti. Result tu tak dipengaruhi oleh tugasan-tugasan ni. Cuma tugasan-tugasan ini membantu kita untuk memahami dengan lebih jelas lah apa yang soalan nak nanti. Sebab kalau cikgu tak buat tugasan ni, saya rasa agak sukarlah untuk buat exam tu sekiranya cikgu tak pernah study betul-betul pasal Google ni lah, aplikasi ni. Satu akan ada tugasan yang berbentuk quiz dalam form ni, dan satu lagi dia orang akan bagikan kita punya tugasan dalam bentuk task macam ni, yang mana kita perlu hasilkan Google Slide dan screenshot semua tugasan ni. Untuk selesaikan tugasan ni, ini senario yang akan diberi, dan kita perlu hasilkan Google Slide untuk screenshot setiap step yang kita buat untuk completekan senario ni. Jadi daripada situ, bila kita buat, kita kena rujuklah nota yang diberi tadi, nota ni kita rujuk dan kita buat step by step dengan cara screenshot, dan kemudian kita hantar tugasan tu. Hantar tugasan ni tak mempengaruhi markah cikgu untuk exam nanti, tapi dia memberikan cikgu bantuan dari segi aplikasi. Kita apply macam mana kita nak faham senario ni untuk diselesaikan. Jadi pengalaman saya sendiri, saya dapati hampir 80% senario yang diberikan dalam tugasan ini keluar dalam exam. Cuma dia twist sikit lah. Kadang-kadang soalan tu berbeza sikit saja situasinya, tapi most tugasan yang diberi tu boleh kata 80% adalah daripada contoh-contoh tugasan yang telah pun kita buat, walaupun tak exactly sama, ayatnya tak sama 100% lah. Tapi fahaman kepada tugasan tu, task dia tu, apa yang kita perlu buat, lebih kurang sahaja sama, hampir sama, boleh saya kata 80%, boleh saya katakan 80% tadi, sama dengan tugasan yang diberi. Jadi
nasihat saya untuk peserta-peserta yang belum lagi menduduki exam, please buat betul-betul tugasan yang diberikan. Kemudian jangan tangguh. Okey, macam saya hari tu saya fikir, saya ingatkan selagi tak start sesi online bersama dengan Delima tu, saya tak boleh submit tugasan ni. Jadi saya tunggu. Jadi bila tunggu, bila live session start, sebenarnya live session dalam YouTube yang akan diberikan link tu sampai masanya nanti, sesi live tu hanyalah untuk kita utarakan apa masalah kita, apa yang kita tak faham. Okey, jadi kalaulah kita tak buat lagi tugasan, jadi kita tak tahu apa yang kita tak faham, jadi kita tak boleh nak bertanya banyak lah. Okey, jadi sebaik-baiknya saya nasihatkan peserta semua, buat dulu tugasan, jangan tangguh. Dapat satu tugasan buat terus, dapat dua buat terus. Sebab kita sekarang menyertai program ni dalam waktu persekolahan dan kita tak ada exemption untuk keluar ataupun keluar daripada kawasan sekolah, dan tak ada pelepasan untuk ni sebab ini adalah kita punya volunteer saja kan. Jadi masa tu agak pack lah dengan tugasan di sekolah dan kita nak spend masa untuk study ni. Jadi jangan tangguh tugasan untuk bantu kita faham task yang diberi tu. Okey, apabila kita dah selesai semua ni, nanti sampai masanya kita akan dapat satu link dalam Google Classroom untuk dapatkan nombor voucher. Untuk check kita punya voucher peperiksaan tu dalam sesi Google Classroom lah, tak diberi melalui email ya. Dia akan bagi satu link dalam Google Classroom dan kita akan buka. Dalam link tu kita semak voucher kita dan seterusnya kita akan ikuti sesi pendaftaran. Bila dah daftar, barulah kita akan terima resit melalui email lah, resit untuk pendaftaran setelah mendaftar menggunakan voucher tersebut. Kita berjaya, ni resit dia, resit pendaftaran tu. Kemudian kita akan dapat satu lagi email yang memberikan kita akaun dan juga link untuk ambil exam. Okay, so dalam masa 8 hari, kita diberi masa 8 hari untuk ambil exam ni dengan akaun yang diberikan, akaun khas, dan juga password akan diberikan dalam email. Jangan bimbang, akaun ni dah tak boleh pakai ya, sebab saya dah ambil exam ni, jadi akaun ni automatik dah di terminate lah. Okey, jadi bila kita akan ada masa 8 hari ni, kita akan dinasihatkan oleh pihak Delima untuk ambil dalam masa 5 hari. Kenapa 5 hari? Kita takut takut apa-apalah nanti kita dah sibuk ke ataupun tak sempat ke sampai terlupa, dan biasalah makin ditangguh kerja kita tak pernah habis ya. Macam pengalaman saya sendiri, saya memang kalau boleh ambil segeralah, cuma kita kena pastikan kita bersedialah. Okey, exam ni akan diambil dalam masa 180 minit dan cikgu boleh pilihlah bahasa untuk ambil, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Jadi untuk saya pilih versi bahasa Inggeris kerana banyak term yang Google application ni kalau kita translate, kalau saya lah bila translate jadi agak mengelirukan. Jadi saya rasa lebih mudah dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi apabila telah selesai exam, kita akan diberi keputusan lah melalui email dan juga boleh semak melalui web accessor. Jika berjaya, maka kita akan dapat email macam ni lah. Okey, untuk menunggu tu, masa menunggu tu agak suspense lah, sebab kita punya result ni dia tak keluar immediately. Macam kalau ada pengalaman masa GCE level 1, hari yang sama kita dah dapat result. Tapi yang ni diberitahu dalam masa 14 hari, antara 24 jam hingga 14 hari. Jadi agak mendebarkan lah. Okay. Macam pengalaman saya sendiri, kita buat exam ni pun saya ambil dalam dalam waktu yang cuti cuti kemerdekaan. Jadi pada masa yang sama kita ada trip keluarga
kita ada urusan lain, jadi banyak benda yang nak kena fokus lah dalam satu masa tu. Jadi saya nak tunjuk ni ya. Mana save message saya ni? Okey, ini yang saya nak tunjuk. Bila kita selesai exam tu nanti kita akan dapat message ni lah dalam web accessor tu. Dia akan beritahu kita result akan diberi dalam masa 14 hari. Okey, kemudian ini adalah resit selepas pendaftaran. Okey, satu tips saya nak bagi tahu. Bila kita masa menunggu tu kita kan suspense nak tahu keputusan kita kan. Jadi cikgu masuk balik dekat, bila selesai exam tu, masuk balik dekat web accessor. Sekiranya paparan ini dekat kita punya assessment ni ataupun dekat kita punya assessment ni, nanti kita klik web yang sama masa kita nak ambil exam. Sekiranya ada tarikh ni, start date, ada expiration date, bermaksud insyaAllah cikgu dah lulus. Cuma CJ belum dihantar ke email. Sebab CJ tu ambil masa lah, ambil masa. Jadi kalau dapat tengok paparan seperti ni, ada tarikh ni, ada ni tahun kita, tarikh kita ambil dan validity dia sehingga 3 tahun berikutnya, bermaksud insyaAllah cikgu lulus. Okay? Jadi saya ucapkan selamat berjaya kepada yang sedang mengikuti program ini. Dan ini adalah saya punya kenangan lah untuk saya, sebab saya ambil exam pada malam 31 Ogos dan saya selesai pada pukul 1.30 pagi 1 September. Jadi seolah-olah ambil exam ni 2 hari lah. Okey, dan tercatat pada CJ saya tu tarikh lulus ialah pada pada 31 Ogos 2020. Jadi tarikh ni agak cantik untuk dikenang. Ini menjadi kenangan manis lah, dan mungkin ada, bagi saya special lah tarikh ni sebab kita menyambut hari kemerdekaan. Okay? Sedikit tips daripada saya untuk bahagian pertama, soalan objektif ada 26 soalan. Lihat betul-betul berapa pilihan jawapan yang dikehendaki. Kalau dia nak 2 pilihan, pilih 2. Kalau dia nak 5, pilih 5. Okey, dan ada soalan match. Dan soalan senario ada 12 soalan. Dan jangan bazirkan masa anda pada soalan objektif tu lah. Lebih banyak masa tumpukan pada soalan senario. Selamat maju jaya.